tahu orang ni bersalah ataupun tidak, kami tak tahu. Kalau zaman Nabi, ya, Nabi hukum, Nabi yang hukum. Jangan orang ni sekian-sekian. Ada seorang peminum arak tegar di kalangan sahabat. Semayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal. Kita peminum arak tegar, puasa Ramadan pun peninggal tegar. Itu masalah. Dia tak buat satu, dia buat 18 maksiat, 16 maksiat, 9 maksiat sehari. Bismillah. Seorang sahabat suka bergurau dengan Nabi. Dia minum arak tegar. Tetapi Nabi tak pilih kasih. Nabi jatuhkan hukuman. Nabi tetap sebat. Ini Rasulullah. Sebab Nabi bagi tahu, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Masya Allah. Tegas. Sahabat ni minum arak, panggil sebat. Zaman Nabi, zaman Rasulullah, kalau tak solat berjemaah di masjid, munafik. Hanya munafik sahaja. Seperti mana yang Abdullah bin Mas'ud sebut. Abdullah bin Mas'ud sebut, kalau kamu semua nak tahu, waktu kami hidup dengan Rasulullah, yang tak datang penuh 5 waktu, yang tak datang penuh 5 waktu berjemaah, munafik sahaja. Sahabat ni, bila dia minum arak, maka yang tu sangat besar pada zaman Rasulullah. Kesalahan yang sangat besar. Dia ulang kali kedua. Nabi panggil, disebat. Sama macam sahabat, macam orang lain yang melakukan kesalahan, disebat. Tetapi kesalahan minum arak selama 10 tahun di Madinah tak sampai 5. Faham? Sikit je. Sikit sangat sahabat, tak sampai 1%. Bila dia minum kali ketiga, yang keempat, Nabi panggil sebat. Dan kemudian habis sebat, dia pun nak berjalan. Sahabat-sahabat lain semua dah tak boleh tahan sabar. Tuan-tuan bayang, tak datang solat berjemaah di masjid hanya munafik. Bukan diberi gelaran munafik, memang munafik saja yang tak datang. Tak payah siapa bagi gelaran. Bukan Nabi bagi gelaran, bukan sahabat lain bagi gelaran. Memang munafik orang tu. Munafik original. Abdullah bin Mas'ud sebut ma'lumun nifaq. Dahsyat tu kalau zaman hari ni. Start daripada kan. Masya Allah. Kalau zaman hari ni. Kemudian bila dah berulang-ulang kali, sahabat-sahabat dah tak tahan. Bila Abdullah Al-Himar ini, sahabat ni, nama dia nak berjalan keluar, ada sahabat buat macam tu kat dia. Apa ni? Macam kita lah. Ada sahabat buat macam tu di belakang dia. Tak insaf ke? Ada sahabat membaling sepatu macam tu. Bertaubatlah kepada Allah macam tu, baling sepatu. Kebetulan satu tindakan itu dilihat oleh Rasulullah. Ni kata yang ada wahyu ni. Perbuatan memukul dan memerli itu dilihat oleh Rasulullah. Merah muka Nabi, dan Nabi marah dengan perbuatan sahabat-sahabat lain memerli sahabat yang dipukul tu. Nabi pun kata, la taf'aluh, jangan buat. Sesungguhnya aku mengetahui, tengok Nabi bagi sijil apa dekat dia, lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi kata la taf'aluh, jangan buat.
Sesungguhnya aku mengetahui lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta Allah. Bukan sebut di sini, di sini. Di hati. Di dalam hati. Ini perbahasan hati tadi. Mencintai Allah dari hatinya. Dia mencintai Rasulullah dari hatinya. Jangan buat dia macam tu. Yang ni yang Sayyidina Umar kata, dulu kami dengan Rasulullah, sebahagian daripada kami dijatuhkan hukuman berdasarkan wahyu. Selepas Nabi wafat, wahyu telah pun terputus, kata Sayyidina Umar. Maka kami dan semua sahabat menjatuhkan hukuman dengan zahir yang kami tengok, realiti yang kami tengok. Kamu tak mengerjakan solat, kami hukum begini. Kamu minum arak, kami hukum begini. Kamu berzina, kami hukum begini. Sebab yang hanya mengetahui ghaib dan hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Umar, sesiapa yang melakukan kesalahan, kita akan jatuhkan hukuman kepadanya, sekalipun orang itu sebut inna sariratahu hasanah. Tak apa, hati dia baik. Ni hak jawapan tak apa hati dia baik tadi ni. Panjang sikit nak jumpa jawapan tu. Saya pergi selit cerita sahabat tadi. Kan? Sayyidina Umar kata, kami dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kami umat Islam dijatuhkan hukuman melalui perantaraan wahyu yang kami sendiri pelik melihatnya, sebahagian kecil. Tapi bila Nabi wafat, wahyu telah pun terputus, wahyu telah pun tiada. Kata Sayyidina Umar, kami menjatuhkan hukuman berdasarkan zahir dan realiti yang kami tengok. Sekiranya dia buat benda baik, kita lakukan kebaikan kepadanya. Sekiranya dia melakukan kemungkaran dan maksiat yang memerlukan kepada hukuman, kata Sayyidina Umar, kami takkan kompromi, kami akan jatuhkan hukuman Islam ke atasnya, sekalipun dia kata inna sariratahu hasanah. Jangan, hati dia baik. Kan banyak hari ni berjoget tunjuk aurat, isteri-isteri orang tunjuk aurat di depan ratusan ribu orang. Bila orang komen bawah tu macam-macam komen, saya tak mau sebut lah komen-komen tu, bukan saya nak cerita komen tu. Tapi bila mak bawah tu komen kata tak apa, dia ni baik ni, dia jaga mak dia baik, dia pun orang baik, saya pernah jumpa dia. Bukan saya lah hak komen tu. Yang komen tu, subhanallah. Rupanya perkataan itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Sekalipun wa in qal, sekalipun dia berkata inna sariratahu hasanah, tak apa, hati dia baik. Sesungguhnya hati yang baik dan hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan bersih. Ni Nabi buat kaedah, tapi bukan hadis. Tadi saya baca tu bukan hadis. Kaedah itu difahami daripada himpunan-himpunan hadis Nabi. Hanya hati-hati yang bersih, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang bercahaya boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau satu orang kita tengok dia sampai semua orang kenal, mulut dia hanya keluar perkataan yang tak elok, ada masa dia bercakap baik, tetapi banyak masa juga dia bercakap yang tak baik, sehingga dikenali oleh orang sebagai mulut yang tak baik. Itu hasil daripada hati yang kotor dan tidak baik, tidak sihat. Hati yang sihat dan bersinar, hati yang bercahaya, mustahil untuk keluar perkataan-perkataan yang kesat dan tak elok. Takkan keluar.